desire, set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire. Set my heart on fire. So dia bermula pada tahun 2014, 2015 di mana saya dah mula terlibat dalam saham, saya dah start dapat result. Tapi satu tabiat saya adalah saya suka screenshot profit saya di phone saya tu dan saya suka post dekat Facebook personal saya. Okay, kalau saya ada profit ke akan post atau saya buat kajian saham, saya akan share kajian saham saya dekat Facebook saya dan kawan-kawan rapat saya dekat tempat kerja bertanya kepada saya, okay, macam mana nak terlibat dalam saham. Mereka minta saya tolong ajarkan mereka. Mula-mula saya memang tak nak ajar kawan-kawan saya sebab saya spend a lot of money untuk belajar. Saya spend masa tu RM1,900 untuk belajar saham dan tiba-tiba kawan saya minta ajar free. Okay? Saya rasa saya tak nak ajar basically. Tapi ada kawan rapat saya kat tempat kerja di mana dekat tempat kerja ni saya adalah seorang yang introvert. Basically saya tak ada ramai rakan kat tempat kerja, tetapi saya ada satu atau dua orang kawan yang sangat rapat di mana dia akan, kalau waktu lunch kita akan makan sama-sama, kalau ada buat kerja sama-sama kita akan buat sama-sama. This is very close friend dekat tempat kerja lah. Jadi mereka yang minta saya ajarkan saham dan saya pun kata okey, saya ajar saham. Lepas waktu kerja pukul 5.30 petang saya akan stay dan ajar kawan-kawan saya. Dan kemudian malam kita duduk kat kedai mamak, kata nak stay 1 jam je belajar saham tapi balik sampai 3 jam duduk kat sana. Okay, dan belajar saham, okay, mengajar saham kawan-kawan saya. Just share, sebenarnya masa tu just share kawan-kawan saya. Tetapi saya notice lepas saya share apa yang saya tahu tentang saham dan lepas beberapa ketika kawan-kawan saya tunjukkan result mereka dalam saham. Dia cakap, Nizam, hari ni aku berjaya buat profit RM300. Nizam, hari ni aku berjaya buat profit RM600. Ada kawan saya seorang Chinese, dia kata, Nizam, thank you lah sebab you ajar I saham. Hari ni I buat profit RM1,200. Dan saya tanya dia, susah tak saham? Kawan saya ni kan, susah ke saham? Tahniahlah berjaya buat profit. Susah tak saham? Dia kata, dia jawab pada saya, tak susah saham. Very simple, sap-sap sui, dia cakap. Sangat senang lah maksudnya. Dan dia kata because of saya ajar, dia nampak benda tu senang. Okay, sebelum ni dia rasa pelaburan saham susah. Tapi selepas saya tunjukkan step by step apa yang saya buat, dia boleh buat, dapat result dan dia rasa senang. So sejak tu saya sedar yang saya ada kelebihan dalam training dan coaching orang sampai orang, saya boleh simplify benda yang complicated menjadi simple. Okay, menjadi senang difahami. So sejak daripada tu saya start menulis ebook. Saya buat ebook, saya jual dekat internet. Kemudian saya buat video, saya jual dekat internet. Ada banyak permintaan masa tu. Sehinggalah, kalau nak cerita boleh saya cerita ni? Okay, alright. Sehinggalah ada satu masa tu saya terima satu phone call daripada seseorang dan dia bercerita kepada saya lah tentang saham. Dia dah belajar saham, dia buat saham, tapi dia mengalami kerugian dalam pelaburan saham.
Dan dia kata kerugian dia tu, jumlah kerugian dia dalam saham masa tu adalah boleh bawa 2 orang pergi haji. Kos untuk bawa 2 orang pergi haji. Banyaklah tu. Okay, so dia kata macam mana nak buat. Okay, macam nak buat, saya kata saya tak tahu macam nak buat. Basically cuma saya ada e-book dan saya ada video. So saya kongsikan dengan anda, dengan tuan. Okay, dan tuan cuba buat ikut apa yang saya ajar. Okay, so itu je setakat perbualan tu, dan kemudian saya share dengan dia e-book dan video saya. Selepas tu, lepas berapa bulan agaknya, orang yang sama tu call saya balik. Dan dia kata, Tuan Nizam, okay, terima kasih sebab share tentang e-book dan video saham yang tuan share tu. Dan selepas beberapa bulan saya dah recover balik saya punya kerugian dalam saham because apa yang Tuan Nizam share. Okay, dan dia kata apa? Masa tu dia nak invite saya ke Sungai Petani Kedah, okay, untuk buat seminar dekat situ. Sebab dia kata ada 40 kawan dia nak belajar saham. Okay. Dan dia kata dia nak invite saya untuk share dengan kawan-kawan dia lah. Dia kata dia tak reti nak ajar. Dia rasa saya boleh ajar dan dia nak minta saya ajar kawan-kawan dia. Okay? Dan itulah first time saya menerima permintaan dia untuk buat seminar. So saya terbang daripada JB dan ke Sungai Petani. Okay? Pergi ke Sungai Petani dan saya present my first seminar pada bulan Oktober 2014. Okay, dan itulah first time saya bercakap di hadapan khalayak dan bercerita tentang pelaburan saham. Okay, dan selepas daripada program tersebut, saya mula menerima lebih banyak feedback. Student-student yang hadir tu berjaya buat profit. Seorang demi seorang tunjukkan result profit, dan saya nampak apa yang saya share ni sebenarnya bermanfaat, boleh bantu orang buat duit dalam pelaburan saham. Sejak daripada tu, saya fikir saya boleh memberi manfaat kepada lebih ramai orang bila saya buat training dan coaching berkaitan dengan pelaburan saham, dan saya rasa seronok sebenarnya bila tengok orang boleh buat profit dalam saham. Sebelum ni mereka tak tahu macam mana buat duit, tiba-tiba lepas melalui coaching training yang saya kendalikan dan mereka boleh buat profit, saya rasa seronok bila dapat tengok diorang buat profit. Jadi itulah yang menyebabkan saya rasa nak bantu lebih ramai lagi orang. Lagi ramai lagi saya nak tengok orang boleh buat duit dalam saham. Okay, yang diorang tak perlu jumpa sesiapa, diorang tak perlu ada bos, tak perlu ada rakan sekerja, tak perlu ada anak buah yang perlu dijaga. Just dengan laptop dan smartphone mereka boleh buat duit. Okay, dan saya melihat bila kita bantu lebih ramai orang buat duit dalam pelaburan saham, kita bantu orang yang helpless kat luar sana yang susah nak dapat kerja, orang yang mungkin tak ada kelayakan untuk bekerja, orang yang nak bisnes tapi tak reti nak bisnes, ataupun orang yang introvert, tak boleh nak keluar rumah, ataupun orang yang sakit, tak boleh nak bekerja basically. So mereka boleh juga menjana pendapatan melalui pelaburan saham di Bursa Malaysia. So itulah sebab kenapa saya nak bantu lebih ramai lagi orang untuk terlibat dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. So dia bermula pada tahun 2014. Sorry, saya buka mic. Hai, Assalamualaikum dan salam hormat buat followers Nizam Malik tercinta. Anda bersama dengan saya, Syafika, daripada tim Saham Masri bertemankan anda pada malam ini. Okay, so first of all, saya nak minta respon anda dulu. Okay, adakah suara saya jelas? Adakah line saya clear ataupun tidak? Okay, boleh tak tolong komen dulu? Okay, boleh tak tolong komen dulu? Saya ingat pula. Okay. Saya nak anda respon dulu. Okay, boleh tak anda respon dulu? Bantu saya untuk like, untuk share kan video live ini sekarang juga. Okay, sharekan kepada 5 grup Facebook yang anda join sekarang juga. Alright. So saya nak minta respon anda dulu. Suara saya jelas ke tak? Ke terlalu kuat ke macam mana? Okay, kadang-kadang saya dah cakap kuat sikit sebab saya bersemangat ni. Lagi-lagi malam ni. Okay, malam ni saya bersemangat dengan anda semua. Okay. Alright. Saya nak baca komen dulu. Okay, kita ada Tuan Muhammad Shah. Okay, jelas. Kita ada Puan Akilatul Afifah. Jelas. Tuan Syafi Samad. Jelas juga. Okay, ramai ni. Puan Lidawati pun ada. Jelas, clear. Puan Ika Ahmad pun ada juga. Suara jelas, Cikgu Syafika. Alright. Terbaik. Okay, saya harap anda semua stay tune dengan saya kerana malam ni okay, yang macam anda saksikan
anda bersama dengan saya dalam segmen yang baru. Okey, segmen yang fresh. Yang mana tajuk dia adalah apa cerita PKP. Okay, so basically hari ni segmen yang special yang macam anda dapat saksikan ini secara live, okay? Secara live ni bersama dengan anda ni semua. Okay, Tuan Yang Bahari jelas powerful. Alright, terbaik. Okay, Tuan Azman, semangat betul kau malam ni. Semangatlah. Okay, sebab kita dalam segmen yang baru sekarang ni, okay? Dan juga segmen ini dibawakan khas kepada anda hanya di Miza Malik page sahaja. Okay, kejap saya betulkan dulu. Saya macam sengit sikit lah. Okay. Maafkan saya kalau kamera saya macam a bit sengit. Alright. So basically malam ini, okay, malam ni adalah malam santai-santai lah senang cerita. Okay, malam ni santai je kita. Dan saya nak bawakan kepada anda. Okay, macam yang anda tengok, saya bukan berkeseorangan hari ini. Kita ada 3 tetamu jemputan yang saya import daripada London. Saya import daripada London ni. Jauh datang ni, kita bawa tetamu-tetamu kita datang. Alright. So, okay, semangat wajah saya nak baca dululah. Tuan Nasrun, latar belakang tu kat tepi pantai ke? Nampak? Saya ada background lagi. Okay. Tuan Muhammad Shah, gema kuat sikit. Alamak, bergema saya kurangkan sikit suara saya lah. Okay. Tuan Loji, banyaknya gundam. Apakah gundam itu? Tuan Suhaimi, jelas semangat, jelas and clear. Alright. So, tanpa membuang masa. Okay, saya tak nak buang masa lagi. Dan saya nak teruskan. Saya nak panggil. Alright, saya nak panggil tetamu khas kita ni. Kita ada 3 tetamu khas. Alright, okay, so boleh tak kita bersama dengan 3 tetamu khas kita ni? Adakah anda ready? Ready tak semua nak tengok? Okay, ready tak semua nak tengok tetamu khas kita ni? Komen ready sekarang. Okay, kalau anda ready, kita paparkan. Alright, tetamu-tetamu kita pada malam ini. Okay, komen ready sekarang kalau anda ready. Alright, untuk sesi ini. Saya nak tengok komen dulu. Okay, so kita ada dah. Tuan Muhammad Syah, ready. Tuan Nasrun Minallah Abed, boleh. Okay. Puan Akilatul, gundam tu patung dekat belakang tu Cik Syafiqah. Oh gundam. Okay. Faham. Saya faham. Alright. Ready. Tuan Yo Muhammad, Yo Buhari, ready. Tuan Siti, ready. Alright. Baik. Okay, so kita jemput 3 tetamu kita. Datang daripada London ni. Okay, so boleh tunjuk tak? Okay, so kita ajak sekarang ni. Alright. Tu dia. Okay, alright. Boleh buka mic masing-masing. Alright. Make sure mic buka ya. Okay, so nampak tak? Kita ada 2 bidadari dan 1 bidadara. Okay. Kita ada 3 tim saham Masri di sini. Okay, semua sihat? Semua sihat tadi? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, PKP kan? Dengar. Dengar, jelas. Alright. Okay, Irene boleh buka. Irene mute lagi tu, kena unmute. Okay. Tu dia pengantin baru. Okay, Irene ni Dah lama lah, macam mana? kan lama dah. Okay, alright. So, macam yang anda nampak, mesti anda dah kenal dah muka-muka ni. Okay, bidadari kita dan jejak ketampan kita di tim saham Masri ni. Okay, so saya nak tengok dulu Cik Irene lah. Okay ke tak Cik Irene? Alamak. Okay ke tak Cik Irene? Cik Irene mute tu, kena unmute dulu. Mute dan tak pusing Cik Irene? Sekejap ya, ada masalah sikit. Macam tu. Okay. Dah. Tapi nama pula terbalik ya. Saya sekarang Cik Irene. Dan Cik Irene adalah Cik Syafiqah ni. Okay. Alright. Puan Siti Nur Aisyah, Faizal tak dengar suara. Faizal cuba cakap sikit. Cakap test 1, 2, 3 dengar? Test sikit. Dengar tak? Dengar. Suara Anda
boleh tak anda komen, respon dulu adakah suara semua okey? Dengar. Testing dulu. Right. Dengar. Alhamdulillah. Cik Irene clear. Alright, tertukar badan. Okay. Alright, semua okey? Suara okey? Okay, so apa kata yang ada dekat sini ni 3 orang ni, cuba perkenalkan diri masing-masing. Kita bermula dengan ni lah Tuan Faizal kita. Okay, Saya? mulakan. Saya dulu okey. Okay, boleh tak Bismillahirrahmanirrahim. perkenalkan diri? Semua dah. Semua okey, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan diri lah. Okay, perkenalkan diri Assalamualaikum anda. dan selamat malam kepada semua yang menonton live ini secara langsung. Saya Faizal daripada tim Saham Masri dan saya berumur 27 tahun ini dan saya merupakan tim Saham Masri yang menguruskan berkaitan tentang video, edit video dan juga membantu jugalah dari segi YouTube channel Saham Masri kita yang daripada dulu tak ada subscriber, hari ni kita dah ada 11k 11,000 subscriber yang mana kita dah mula jana pendapatan daripada YouTube channel dan saya juga buat live kadang-kadang dan saya dah banyak bantu juga student-student kita daripada newbie sehinggalah ke program yang lebih advance. Sehingga ke hari ni saya masih keep in touch lagi lah. WhatsApp dia, kadang-kadang dia WhatsApp kita, dia tanya-tanya soalan. So itulah tugas saya dalam tim Saham Masri dan secara ringkas saya tinggal dekat Skudai Johor Bahru. Saya anak yang kedua dan saya orang JB lah, orang kata orang JB Skudai. Itu saja. Sedikit. JB singgah ke tak? Ramai temanmu ni. Singgah ke tak? On the way. Oh, ni. On the way, ikut Wani. Okay, sebab ada yang komen kita makin kacak lah Tuan Faizal kita ni. Taruh tak? Makin kacak Right. So, kita move on pula dengan Cik Wani kita. Kita yang manis, yang cantik, yang orang kata apa? Pengantin baru. Aduh. Tak boleh Okay, panggil hi. Puan Wani. Betul. Awkward sikit nak sebut Puan Wani tu kan. Okay, hi. Assalamualaikum buat followers tercinta di Nizam Malik Page yang menonton secara live ataupun mungkin menonton di live video secara tontonan semula. Sekarang kita dah ada segmen terbaru dan harap anda dapat berikan sokongan dalam segmen yang dikenalikan sepenuhnya oleh Syafiqah tim Saham Masri dan kita akan buat borak santai ni macam kita buat borak-borak malam-malam ni sepanjang PKP ni. Jadi harapnya anda dapat meluangkan masa, okey? So untuk perkenalan mungkin ada yang belum mengenali saya Wani dari tim Saham Masri dan tugas saya kalau boleh saya katakan saya ni tukang kacau lah senang cerita. Saya tukang kacau 1.0. Sekarang kita dah ada ramai tukang kacau, kita dah ada Syafiqah, kita dah ada Madiha, ramai tukang kacau. Okay, so basically saya bermula dengan Wave Academy masa tu 2019. Masa tu tak silap saya bulan 7. Okay, saya mohon untuk intern dulu dan saya pelajar praktikal, bermula dengan pelajar praktikal. Saya diserap terus dan diterima sebagai seorang tim Saham Masri dan saya diterima baik oleh anda-anda semua. Dan thank you so much kepada anda yang menonton dan support sehingga ke hari ini. Dan umur tadi tanya umur kalau buat umur ni sensitif sikit tapi tak apa. Umur saya sekarang dah 26 tahun dan saya baru sahaja berkahwin. So itulah dia status saya. Okay, itu saja status saya. Alright, so terima kasih juga kepada yang doa-doa anda semua. Okay, memang banyak sangat doa yang saya terima sampai saya tak sempat nak reply one by one. Okay, so thank you so much. Okay, so sebab kita tahulah kan Cik Wani ni kan memang queen dalam Saham Masri. Pastinya mestilah semua mendoakan Cik Wani. Puan, maaf, tak biasa. Tak biasa lah. Puan Wani tak adalah. Semoga dulu yelah queen kan. Sekarang kita dah ada ramai dah di Saham Masri. Kita dah ada Cik Syafiqah, dah ada Cik Irene, Cik Madiha. Ramai lagi sebenarnya queen-queen dalam Saham Masri ni. So kalau anda nak tahu, kena tonton kita punya segmen yang eksklusif ni setiap malam. Baru anda tahu ramai rupanya queen-queen Saham Masri. Okay, so stay tune lah tonton. Ya, betul sekali. Okay, Cik Wani live di mana? Nizam Malik Page pada pukul? Saya biasa live di Nizam Malik Page for PKP season ni saya live jam 8.30 pagi. Jadi pagi-pagi tu saya nak tengok ada ke orang yang bangun-bangun pagi-pagi ni. So kena tonton setiap hari Isnin hingga Khamis jam 8.30 pagi di Nizam Malik Page. Okay? Alright, terbaik. So kalau anda nak saksikan
Puan Wani kita live, so 8:30 pagi, okay? So move on kepada bidadari terakhir kita ni. Okay, so perkenalkan diri, cuba perkenalkan diri. Okay, jadi hai, Assalamualaikum kepada anda yang menyaksikan live ini secara langsung. Okay, hari ini anda bersama dengan saya, jarang-jarang dengan mereka juga. Okay, saya adalah Cik Irene daripada tim Saham Mastery. Okay, so memang anda jarang nampak saya dekat Nizam Malik page sebab saya ada dekat Nizam Malik official dekat Instagram. So siapa yang tak follow lagi Nizam Malik official boleh follow Nizam Malik official di Instagram kalau nak nampak muka saya lagi banyak dengan Cik Syafika. Okay. Okay, betul, saya berusia 22 tahun pada tahun ni dan tinggal di Utara Johor pada anda yang belum mengenali saya lagi. Okay. Okay, so Cik Irene ada jadi admin ke ataupun ada buat live ke dekat mana? Setakat ni saya cuma admin dekat Instagram saja. Kadang-kadang saya ada juga segmen saya dekat Instagram. So apa-apa nak tahu update boleh follow Nizam Malik official di Instagram. Boleh cerita sikit tak Nizam Malik official tu apa? Mesti yang ada lagi tak follow ni, saya percaya ni. Okay, cuba cerita sikit Nizam Malik official ni apa? Okay, so basically Nizam Malik official adalah Instagram yang terbaharu bagi pihak Tuan Nizam, iaitu dia lebih kepada professional punya account. Okay, ini bukan personal account sebab personal account adalah Tuan Nizam dah ada dan Nizam Malik page. Okay, ini lebih kepada update tentang Saham Mastery ataupun berkenaan dengan Saham Mastery lah. Okay, jadi boleh tengok update dekat Nizam Malik official. Dekat situ kita ada update IG story, kita ada buat live dekat situ. Apa yang tak ada dekat Facebook ada dekat Nizam Malik official. So kat giveaway pun ada juga. So kalau anda nak try join contest ke apa, boleh follow Nizam Malik official di Instagram. Okay, so terbaik. Okay, so mana yang tak jarang-jarang tengok muka Cik Irene kita ni, of course Cik Irene masih baru lagi. Okay, dah sebulan lebih lebih kurang sebulan lebih lah kan? Sebulan lebih. 2 bulan, dah 2 bulan dah. Dah 2 bulan lebih dah. Okay, 2 bulan. Alright, so dia dah 2 bulan dah. Tapi Cik Irene kita jarang-jarang lah sebab dia tak live dekat Nizam Malik page. Okay, single ke tak? Saya single sebab saya belum berkahwin. Jawapan selamat. Tiga lagi. Okay. So kalau anda ada soalan apa-apa nak diajukan kepada Tuan Faizal kita, Puan Wani dan juga Cik Irene kita, boleh tulis dekat ruangan komen. Okay, dan saya akan bacakan soalan-soalan anda semua. Okay. So, Cik Syafika okay. Cik Syafika. Ya? Cik Syafika tak nak kenalkan diri ke? Ramai orang nak kenal. Saya. Ramai yang tunggu bila Cik Syafika nak kenalkan diri ni. Okay lah. Perkenalkan lah. Okay, so saya Syafika daripada tim Saham Mastery. Alright. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah lah saya dah jadi permanent di Wealth Academy Sdn Bhd. Okay. Of course lah saya happy sangat-sangat and dapat pula tim-tim yang memang supportive and sangat-sangat awesome for me lah. Like jujur. Bukan mengaku, bukan menipas lah, jujur lah. Okay, memang sangat-sangat supportive. Daripada saya awal lagi masuk di Wealth Academy sampai sekarang, tak jemu-jemu diorang bagi saya tunjuk ajar lah kalau saya tak tahu kan. Okay, so saya berumur 26 tahun. Sebaya dengan Wani, okay, sebaya dengan Wani saya duduk di Johor Bahru. Alright, dan saya admin kepada Nizam Malik official. Okay, saya admin Warren Secret Saham Mastery batch pertama WSM. Okay, so far 2 je lah. Okay, dan saya live di Nizam Malik page sekarang. Saya tengah live ni. Okay, so waktu kita dah berubah. So basically saya live. Waktu malam ni saya live lah pukul 9.30. Okay, so saya harap anda semua tak ngantuk lah and stay tune bersama dengan saya. Okay. Alright, tu super sedikit lah. Tuan baru. Cerita PKP pula. Okay. Suara Faizal slow sikit. Ada yang cakap. Kuatkan sikit suara Faizal. Kuatkan? Dia cakap suara Faizal. Slow sikit. Nak kena slowkan. Kita dengar. Takut audience tak dengar ni Okay. Alright, so mantap anak muda kita. Mantap anak muda kan. Alright, so saya nak tanya soalan lah. Okay, saya nak tanya soalan ni. Of course lah PKP sekarang ni. Okay, so apa yang korang buat ni PKP ni? Dan
macam mana situation bekerja semasa PKP. Kita work from home kan. So buat pengetahuan anda semua, kami semua tengah work from home, okay? Untuk jagalah, of course kita kena jaga. Okay, so saya nak tanya Tuan Faizal dulu, okay? PKP ni buat apa agak? Makan je ke? Dengar, suara saya dengar. Dengar. PKP buat apa? PKP saya duduk rumah je lah. Sebenarnya saya kat rumah, saya banyak luangkan masa kat rumah. Agak bosan lah bagi saya. Tapi kadang-kadang saya keluar juga petang-petang. Dan tu je lah, tak ada buat apa pun. Tak boleh nak buat apa sangat. Bosan lah. Kira macam tahun ni saya agak sedih dengan raya kat rumah. Lepas tu semua benda dekat rumah. Saya rasa dah lama tak jumpa dengan tim Saham Asri. Saya rasa lama tak pergi office. Rindu lah. So kat rumah je lah. Dengan mak ayah lah. Mak ayah. So 3 orang kan. Saya, ayah saya dengan mak saya. 3 orang je ada. Macam tu. So hiburan tak banyak sangat lah dekat rumah tu. Memang tak ada hiburan lah. Bosan lah. Yang adik-adik lain semua dah ada rumah sendiri apa semua kan. Jadi tak ada siapa lah kat rumah. I see. Okay. So apa agak-agaknya diorang boleh buat masa PKP ni? Okay. Cuba bagi suggestion sikit dekat mereka yang sedang tengok ni. Apa yang diorang boleh tengok ni? Ada yang cakap, Faizal layan game tak? Tak main game ke? Tak, saya tak apa-apa sangat. Kalau nak main game PS tu main juga. Cuma sekarang saya dah tak main game sangat kot. Sebab bila main game ni dia ada hantu sikit. Adik cakap tak dengar. Serius, Suara Faizal tak dengar. Tak dengar Saya langsung. rasa okey. Faizal Dia suara Faizal. Mungkin kena keluar masuk balik kot. Kot. Tak apa, kita first time buat macam ni. Sebab ini antara benda yang saya tengah explore juga untuk buat secara live macam ni kan. Nanti kita akan improve lagi lah. Dari semasa ke semasa. Yang penting ada orang tengok. Itu je lah. Kalau tak ada orang tengok kita pun kita pun tak ni kan. Dengar suara saya? Dengar kan? Saya want dengar kat sini. Tapi ramai yang komen tak dengar solo suara. Okay. Tak apalah, anda kuatkan volume sekuat-kuat yang mungkin. Kalau boleh pakai earphone nak tengok ni. Okay. So rugi kalau kita tak dapat dengar suara merdu Tuan Faizal dan cerita-cerita dia. Okay. So pastikan anda pakai earphone ataupun kuatkan volume volume handphone anda. Okay. Tika je putus-putus. Alamak, putus-putus ke? Kenapa saya tengok sini? Okay je. Okay. Tak apa. Alright, ni our first time. So okay, so ni our first time. So kita go. Alright, so move on to Wani. Okay, Puan Wani boleh tak kongsikan PKP ni malas nak cakap kan. PKP ni buat apa ni? So saya sebenarnya suka waktu PKP ni. Okay, to be honest saya memang suka kalau PKP. First saya ingat masa PKP 1.0 saya banyak sangat buat benda-benda yang saya banyak explore. Okay, masa PKP 1.0 lah. Okay, saya explore TikTok, saya explore macam-macam benda. Okay, so for this time around PKP 3.0 ni, apa yang saya boleh katakan, jadual saya memang sangat padat. Dan saya nak highlightkan di mana saya rasa PKP ni adalah waktu terbaik untuk kita belajar saham. Ini anda semua kena manfaatkan waktu PKP ni. Okay, so ini juga terjadi kepada saya. Dan kalau boleh saya highlightkan dan beritahu waktu PKP ni saya banyak belajar tentang saham, khususnya belajar macam mana nak beli saham dividen. Ini yang saya belajar dan saya dah start buat pun. Okay, so saya percaya anda yang menonton secara live mungkin tercari-cari bila masa yang sesuai untuk kita belajar. Sebenarnya waktu PKP ni lah waktu yang sesuai walau bagaimanapun kan. Walaupun orang kata lah duduk rumah apa, mungkin ada certain orang yang dah biasa kesana kesini kan. Sama juga, saya pun macam tu juga. Tetapi bila kita cuba guna dan ataupun manfaatkan masa yang ada, sebenarnya waktu PKP ni banyak benda kita boleh explore, banyak benda kita boleh belajar. Jadi saya fokus PKP 3.0 ni adalah waktu yang terbaik untuk kita sebenarnya belajar saham. Jadi saya harap anda yang menonton secara live, waktu macam ni lah anda kena cari untuk cari apakah sumber pendapatan lain yang anda boleh buat supaya dapat income. So untuk saya boleh katakan yang saya belajar untuk beli saham dividen. Boleh macam tu? Okay, so itu daripada saya. Okay, so Cik Wani kita, suara Cik Faizal tenggelam dalam suara 3 gadis jelita. Okay, tak apalah, insyaAllah next time kita akan improve Boleh Tuan Faizal? Next time kita improve suara Tuan Faizal kita. Okay,
Okay, so tadi Cik Wani kita dia kongsikan apa lagi? Waktu PKP ni lah anda kena rebut peluang anda. Grab this opportunity untuk belajar segala benda lah. Macam Cik Wani dia fokuskan kepada counter dividend. Okay, so saya baru start belajar. Okay, tak apa, kita mula daripada bawah kan Cik Wani. So slow Ya, build. betul. Masih belum terlambat. Better late than never, okay? Betul sekali, okay. So apakah aktiviti anda? Cuba komen dekat ruangan komen. Saya nak tengok juga aktiviti anda waktu PKP ni. Okay, so seterusnya kita nak dengar lah apa Cik Irene kita buat waktu PKP ni. Main TikTok juga ke? Macam mana ke? Okay. Cuba kongsikan. Cik Irene? Cik Ari dengar ke tak tu? Kan dengar lagu Hindustan kat telinga. Jelas tak? Jelas. Okay. Start. Okay, cuba ceritakan apa Cik Irene buat, aktiviti Cik Irene waktu PKP ni. Main TikTok juga ke macam mana ke? Okay, mainkan tak boleh nak keluar rumah sekarang sebab apa? Sebab kawasan saya pun red zone sekarang. Sebab banyak kes COVID dekat kawasan saya, so saya pilih untuk duduk rumah. Dan apa yang saya buat time PKP ni adalah saya nampak macam klise kan, tapi saya membaca. Sebab saya suka membaca. So saya time PKP ni saya membaca buku dan juga saya adalah workout sikit, exercise sikit kat rumah daripada tak buat apa. Saya exercise lah kat rumah kan daripada tak buat apa. So saya juga saya belajarlah tentang saham juga sebab saya pun baru. So saya try lah tengok dekat YouTube pasal saham ke apa ke. Saya pun sama macam anda yang menonton yang baru-baru ni. Saya pun masih belajar juga. So itulah aktiviti PKP saya, membaca dan juga exercise kat rumah. Okay, terbaiklah. Okay, dia manfaatkan masa lah yang kita ada. Okay, daripada sometimes PKP ni dia mengingatkan kita ada benda yang kita tak pernah buat selama ni. Tiba-tiba PKP ni kita boleh buat. Betul tak? Okay. So something new lah. Kita always learn. Ada baiknya PKP ni, ada yang tak berapa baiknya lah tentang PKP. Okay, so cuba tanya saya buat apa. Okay, cuba tanya saya buat apa. Syarika buat apa? Okay, so saya PKP macam biasalah, bangun, makan kan. Apa lagi duduk rumah kan, makan, tengok movie. Saya Netflix lah. Okay, saya tengok Netflix and then itu je lah so far. Share lah sikit. Syafika, movie apa yang best ni? Waktu malam-malam ni Wani punya aktiviti pun Netflix juga sebenarnya. Tengok dengan Cik Husband. So sweet, kita tengok. Boleh lah share juga apa movie yang ditengok tu. Single life seorang-seorang je lah tengok. Okay, so boleh tengok Army of the Dead. Cerita zombie. Tengok, okay? Best. Alright, so far itu je lah saya buat waktu PKP ni, okay? So saya nak ingatkan kepada anda jugalah, alright, untuk stay home, stay safe. Kalau tak ada keperluan untuk keluar, jangan keluar, okay? Better duduk rumah, okay, jaga diri, okay? Sebab sekarang kes banyak kan, so takut jugalah, okay? So saya nak tanya satu soalan lah. Okay? So, Sekejap Syafika. Sebelum Syafika tanya satu soalan, saya nak utarakan lah soalan daripada viewer. Boleh ke? Boleh, insyaAllah. Kita bagilah sama-sama sebab saya pun hantu Netflix. Saya percaya Faizal pun hantu Netflix juga sebab dia selalu share drama-drama dia. Dan juga kita boleh share sikit lah kan. Hari ni bukan selalu kan. Okay, lagi pun first episode. Kita santai je. Kalau nak anda betul tak? So boleh tak share sikit movie? Tuan, soalan daripada Tuan Hazin Akman. Apakah movie-movie yang best yang boleh kita share? Okay, mula daripada Syafika dulu lah. Antara movie-movie yang wajib ditonton oleh mereka ni. Okay, so of course saya memang movie geek. Saya kalau nak cakap pasal movie dia memang 2 tahun lah. Sebab memang saya suka sangat-sangat ada movie. Okay, so basically balik pada genre lah. Okay, masing-masing mesti ada genre masing-masing kan. Ada yang suka romantik, ada yang suka action. Okay, kalau macam saya suka cerita perang-perang. Saya suka action. Saya suka cerita bunuh-bunuh orang macam tu. Okay, bunuh-bunuh, cerita zombie. Okay, so saya nak suggest satu cerita Korea ni lah. Okay, tajuk dia Kingdom. Sumpah wajib kena tengok, best gila-gila. Dia Korean punya drama. Okay, dia cerita pasal zombie.
Zombie lagi kan, cerita Zombie, pasal zombie tapi memang sangat best. So siapa yang tengah tengok ni, pergi tengok sekarang cerita Kingdom, tak menyesal. Rating 100/100 lah. Okay, Cik Wani pun boleh tengok. Memang tak Okay, tipu. boleh. Saya tengah search ni sebenarnya. Mantap. Kingdom. Okay, search Kingdom. Memang terbaik lah. Macam kita tahu kan, cerita Korea memang best kan. Dia macam plot dia interesting. So saya suka cerita-cerita yang ada moral of the story and also gempak. So, senang cakap gempok lah. Okay. Okay, so alright, Cik Wani ada soalan lagi ke? Yang lain ada soalan kepada saya? Okay, kalau Faizal pula. Okay. Faizal sekarang ni tengah tengok cerita apa? Mungkin drama ke, sebab Faizal suka share dekat saya. Sekarang dengar Kak ikut sekarang saya dah tak tengok drama sangat. Korea yang ditonton. Saya dah tak tengok sangat, tapi saya sebenarnya Netflix saya suka tengok Korean juga, Korean macam Syafika juga. Nama dia Itaewon Class, antara yang saya suka lah. Pernah dengar Itaewon Class? Itaewon Class. Pernah? Yeah, saya pun dah tonton saya pun. Itu antara favorite Faizal lah. jerit sikit kot Faizal. Kena jerit sikit kot. ID tak buka mic. Ya ke? Okay, so alright. So saya nak tanya satu soalan lah kepada anda semua. Okay, so saya nak mulakan dengan Cik Airin dululah. Sebab dia baru masuk kan. Okay, dia baru masuk, baru saja join tim Saham Masri ni. Apakah first impression kepada tim-tim Saham Masri ni? Nak tahu juga first impression Cik Airin. Dengar tak Cik Airin? Cik Airin lambat lah. Delay. Okay, soalan dia, Cik Airin baru masuk kan, baru join tim Saham Masri. Boleh tak sharekan first impression terhadap tim Saham Masri dan juga Wealth Academy ni lah secara roughly-nya. Boleh tak first impression Cik Airin? Nak tahu juga? Dekat setiap team member Tak kisah, mana-mana je. Okay, untuk first impression, saya sebenarnya agak kagum lah dengan tim Saham Masri. Sebab apa? Sebab semuanya muda mostly, memang semua baru 20-an kan. And then saya memang kagum tengok korang tim Saham Masri boleh buat live, boleh cakap. And then macam semua boleh lah buat admin, boleh marketing, boleh. So saya macam wow, power. Lepas tu semua cantik-cantik pula tu kan. Lagilah saya macam semua boleh lah memang. Yang lelaki pun semua macam editing boleh, fotografer semua lah boleh. So saya macam wow, memang kagum lah dengan tim Saham Masri. And then saling follow each other apa semua. And even macam saya masuk lambat, tapi macam Cik Wani ke, macam Tuan pula Cik Faizal ke kan, dah masuk lambat. Dah masuk awal. Tapi saya tak pernah rasa yang mereka belagak ke apa ke. Saya rasa diorang sangat very humble lah. Tolong each other even macam tu. Wah, nampak tak? Okay, so antara Cik Wani dan juga Tuan Faizal, siapa masuk dulu? Faizal. Alah. Okay, so Faizal paling senior. Faizal, Puan Hidayah, Izu baru Wani. Kita berempat lah dulu, kita selalu ke hulu ke hilir, ke sana ke sini kemari. Masa tu, macam tu. So saya nak juga dengar cerita lah zaman-zaman dahulu. Ada tak perbezaan dari segi macam mana tim Saham Masri dulu dan sekarang? Boleh tak siapa-siapa boleh kongsikan? Cik Wani, Faizal, ada? tolong share sikit. Faizal share dulu, nanti saya share. Share dulu. Kuat tau. Okay, so perbezaan dulu dengan sekarang. Okay, dulu saya boleh ceritakan, kami ni berempat je. Tim kita berempat dan yang paling hektik adalah kita travel every week. Masa tu saya intern, saya ingat lagi saya hanya masuk office hari Selasa sahaja, okay? Itu pun mengacara Saham Masri Talk Show masa tu season pertama. Dan kalau boleh saya recall, anda tonton Saham Masri Talk Show season pertama menggunakan handphone. Sekarang kita dah ada macam-macam kelengkapan. Dan for sure dulu dengan sekarang banyak berbeza. Bukan saja daripada in terms of members, group members,
members. Dulu kita maybe ada 4 orang. Sekarang kita dah berkembang Berkembang selain daripada berkembang tim, berkembang juga dengan badan-badannya. Okay, so ada lebih kurang berapa orang dah sekarang saya pun dah tak terkira, tapi memang ramai. Dan kalau dulu paling obvious, dulu kita kan travel every week, jumpa dengan student depan-depan, pergi KL, Penang, Sabah, merata-rata. Sekarang ni kita berjumpa dekat alam maya saja. Itu pun tak berapa nak familiar dengan tuan ni yang mana tuan ni, macam tu lah. So itulah perbezaan yang paling ketara lah for me lah. Apa pula Faizal? Apa pula kata Faizal? Saya Faizal? saya sama juga macam Wani. Saya rasa macam tu lah. Perbezaan ada, dulu kita agak kecil, kita susah senang tu banyak benda yang macam buat juga. Sekarang pun sama, tapi lebih banyak team lah. Maknanya kita akan lebih Ya, laju betul. bila kita ada team. Macam tu lah. Kalau dulu kita tak ada team kan, itulah kita menghadap, kita lebih rapat sikit, dan kita pun tak sangka kita boleh buat macam tu kan. Dia macam tak sangka benda yang Itulah kita pasal. tu lah pasal kan. Kita cakap Sangka boleh sampai. Kan bila ingat balik macam betul ke kita pergi setiap minggu pergi KL lah, setiap minggu kadang pergi Selangor lah, macam mana kita buat macam tak percaya, macam mana macam tu lah. Tapi itulah kenangan-kenangannya kan. Kalau tak ada lama tak ada lah yang baru wah macam tu. betul. Okay, seronok saya dengar. Okay, saya faham. Mungkin dulu mestilah berbeza, sekarang team dah membesar, okay, dah berkembang. Of course. Right, so insyaAllah lah. Lepas ni mungkin akan grow kan. Mungkin tim Saham Masri akan lebih grow lagi di masa hadapan. Mungkin lebih terkenal ke. Okay, Kalau Cik Syafika macam mana? Cik Syafika punya impression. Ni simpan dendam ke ni? Saya nak tahu je. Okay, so first impression of course lah, saya masuk, saya agak gentar sikit lah dengan senior-senior kita ni, sebab saya rasa kedil sangat. Saya rasa dah lah saya memang kedil. Okay, so saya rasa macam kecilnya saya dalam tim Saham Masri ni, saya memang berbeza lah. Kalau live tu dari segi live memang sangat-sangat profesional tim Saham Masri ni. Saya boleh katakan, dari segi editing video, power sangat-sangat. So, saya macam Betul ke? nampak dia. Kenapa? Nampak dia apa? Okay, so saya macam Cik Airin juga tadi, okay, saya rasa kagum sangat-sangat dengan dalam tim Saham Masri lah, orangnya sangat-sangat hebat dan best sangat-sangat. Okay, so of course saya takut dengan Cik Wani kita. Tak ada lah. Awal-awal saya masuk tu saya macam nak tanya soalan ke tak nak tanya? Nak tanya ke patut tanya ke tak patut? Macam takut lah sikit kan. Adalah, saya memang macam tu. Orang nampak takut tapi sebenarnya kalau dah berborak gila je orangnya. Tak adalah. Betul sekali. Okay, dah kenal sangat-sangatlah helpful. Right, tim Saham Masri memang sangat-sangat helpful and supportive. Itu yang saya boleh jamin dan saya katakanlah very very awesome. Itulah first impression. Okay, so cuba audience tulis komen anda, apakah impression anda juga terhadap tim Saham Masri ni? Apakah anda punya opinion juga? Right, so boleh tulis dekat ruangan komen lah. Saya nak baca juga, saya nak tengok apakah impression anda. Okay, so tengok komen sikit. Okay, Puan Akila, bagusnya Cik Airin, boleh share apa yang dibaca? Boleh share ke apa dibaca? Okay, so Boleh. alright. So kalau anda ada sebarang aktiviti PKP ni pun boleh tulis dekat ruangan komen juga. Saya nak tengoklah komen-komen anda. Okay, so next. Saya nak tanya soalan yang orang kata klise jugalah. Okay, nak kata klise apa tak klise sangat. Okay, so saya nak tanya apakah korang punya impian? Okay, saya pasti semua orang ada impian. Saya pun ada impian juga. Ini secara general lah. In life, kita nak tahulah perspektif daripada setiap tim Saham Masri ni. Okay, apakah anda punya impian dalam hidup ini? Kalau anda boleh summarizekan ke? Okay, kita mula dengan Faizal dulu lah. Faizal, where are you? Faizal dulu Okay. Faizal dulu. Memang imam dulu. Impian besar ke apa? Impian kecil ni? Impian yang kira macam yang kat depan tu lah. Macam tu. Ya, betul. Future. Okay. Future Apa lah. dia? Faizal punya impian dah nak kahwin dah. Itu impian dia yang paling dekat. Impian masa singkat dan masa panjang. Okey lah, impian saya Boleh kongsikan je. saya bermula di Wave Academy Senang Berhad ni, dan saya nampak
banyak benda berubah daripada saya datang dalam Tim Saham Asri ketika itu saya expect saya nak bantu je, bantu Tuan Nizam. Saya tak fikir pun saya akan berada lama tau. Tetapi selepas saya berada dalam tim, saya berada dalam WF Academy, banyaklah perkara yang berubah disebabkan Tuan Nizam sendiri yang advise saya, yang cakap benda-benda yang positif, yang mengubah saya punya persepsi daripada negatif kepada positif. Dan saya rasa benda tu membuatkan saya nak impian lebih besar tau. Besar tu maknanya nak buat benda yang saya tak pernah fikir saya boleh buat, tapi saya nak buat. Contoh macam saya nak ada kereta, ada rumah tangga kan, semua, ada anak yang macam yang biasa orang nak, yang biasa orang kat luar nak. Tetapi masa saya berada di level yang baru join Tim Saham Asri tu, saya fikir macam betul, boleh ke saya nak ada semua ni kan? Saya boleh ke nak berkahwin? Saya boleh ke nak beli kereta? Boleh ke nak ada rumah? Masa saya tak yakin. Tetapi bila saya berada dalam WF Academy ni, dia mengubah 360 darjah lah kiranya. Pusing habis. Memang saya hari ni nampak benda tu lebih luas lah, lebih nampak. Dan impian saya yang terdekat ni, yang paling dekat, boleh share ke ni? Ke tak boleh? Boleh Mestilah boleh, nak tahu juga. Mana tahu boleh curi-curi sikit impian dia. Yang terdekat ni adalah saya akan yang paling dekat lah. Paling dekat macam Wani juga. Saya akan Menamatkan zaman bujang saya. Dan saya Wah, berjaya. eksklusif ni. Tak ada lah. Ini bukan buat PC. Tapi dan satu lagi impian saya fikir dalam WF Academy ni saya nak nampak dia lebih besar lah. Saya nak nampak macam this is bukan Tuan Nizam punya saja, kita punya. Maknanya saya punya, dan saya nak jadi somebody yang lebih besar, lebih hebat dalam WF Academy Senang Berhad, yang boleh bantu lebih ramai orang kat luar sana. Itu antara impian yang kedua. Yang ketiga, saya nak buat mak ayah saya lah. Impian saya ni tak pernah, yang tak pernah saya berhenti daripada dulu sampai sekarang. Dan saya tak pernah putus sebab saya percaya selagi diorang ada, inilah rezeki saya. Inilah yang orang kata rezeki yang tak pernah putus bila saya tolong diorang kan. Saya bagi kat diorang apa yang diorang nak. So itu antara tiga perkara lah. Bila saya join the team dan saya nak buat untuk tiga ni. Antaranya. Rumah tangga. Terbaiklah, wise word. Mantap. Wise word salah dekat kan. Inilah ciri-ciri impian. Betul-betul sekali. Okay. Betul. So memang ciri-ciri orang kata imam lah. Memang ciri-ciri Imam imam. Tak ada. Tak adalah. Nak jadi lelaki orang, mau je tak jadi imam. Tapi Syafiqah, Airin dengan siapa, Wani kan, kalau ikut dulu sebelum join Tim Saham Asri, saya tak pernah fikir pun tentang benda-benda macam tu tau. Benda-benda yang ni lah, nak fikir masa depan kita kan, lelaki kan. Saya tak fikir. Mungkin saya adalah orang yang tak fikir masa depan kot time tu kan. Tapi bila saya join the team, saya tak tahu apa yang berlaku. Tak tahu apa berlaku. Something happen bila kita pergi program, khususnya macam Tuan Nizam bawa kita ke program-program. Dia akan change, life change tau. Macam life change tu bermula dengan kita dapat bagi mak ayah kita kan. Dia everything change. So saya bersyukur lah sebab saya berada dalam team. Dan bila kita nak bantu student ni, saya rasa macam something yang saya happy sebab dia benda yang berulang tau. Dia bukan perkara yang susah pun sebenarnya. Kalau contoh saya bantu orang install RHB to Smart, ada 10 orang kan, benda yang sama je saya buat, tapi orang yang berbeza-beza, benda yang sama. Jadi saya rasa macam benda tu mudah je bagi saya. Dan dia membantu saya untuk saya buat benda tu dengan minat saya, dengan rasa puas. Tak ada pun rasa bosan, tak ada pun rasa macam give up, malah nak kerja kat sini, buat benda bukan-bukan kan. Kejap buat ni. Tak, dia macam buat benda sama je. So happy tau, buat benda sama. Tapi orang lain-lain. So maknanya kita dah bantu ramai orang. Kita patut happy dan rasa bersyukur lah sepatutnya. Itu bagi saya lah. So pandangan saya yang rasa lain. Saya rasa apa yang saya boleh rumuskan lah daripada cerita Faizal ni, it's all about niat lah dalam hati kan. So kalau kita happy nak bantu orang, kita memang put our heart, of course semua akan jadi best. Okay, so of course doa daripada ibu sangat-sangat penting lah untuk kejayaan kita. Okay, Betul. so move on to Cik Wani kita yang tadi. So apa tadi impian? So in terms of kerjaya sama juga, since 2019 waktu saya intern,
saya boleh katakan Wealth Academy is nothing masa tu. Tim Saham Mastery tak lagi dikenali, tak langsung dikenali. Okay, so saya still ingat lagi di mana saya terima tawaran Tuan Nizam dan saya berkata-kata dalam diri saya bahawa saya nak jadi somebody dalam Tim Saham Mastery. Saya nak buat Tim Saham Mastery ni dikenali. Saya nak office yang cantik. Saya nak kita pergi office pakai cantik, make up, pakai heels and everything. Okay. So kalau anda tak tahu, dulu kita orang pergi office sebelum ni lah, sebelum bertukar ke Menara Zurich. Kita pergi office Faizal, kalau boleh ingat kita bermula dengan satu bilik yang kecil. Dan masa tu saya, Faizal, Puan Hidayah dan juga Izu selalu tertanya-tanya, kan best kalau kita ada office cantik, besar, you know, macam Google, macam Vivi Yusof punya Fashion Valley semua. Tu saya tak sangka benda tu angan-angan, orang kata dari angan-angan tu jadi kenyataan. Dan start daripada tu inilah kita sekarang. Dan still sama juga impian saya dalam kerjaya, saya nak jadi somebody dan saya nak mungkin satu hari nanti kita ni jadi orang penting kita semua ni jadi orang penting dalam Tim Saham Mastery. Mungkin kita jadi sebahagian part of Wealth Academy dan benda ni for sure akan jadi kenyataan insya-Allah suatu hari nanti. Itu in terms of kerjaya. Okay, dan in terms of personal pula, sepatutnya saya punya plan this year saya nak travel all pulau dekat Malaysia. Itu saya punya impian. Bermula start dengan pulau perhentian sebenarnya. Pulau perhentian saya nak pergi pulau Nak travel lah ni. Rawak, Johor. Ya, nak travel. Pulau-pulau dulu saya nak target sebab saya dah selalu travel negeri-negeri yang extreme punya aktiviti semua. So saya nak try benda yang lain. So itu in terms of saya punya impian lah yang belum direalisasikan. Okay. Dan juga sebenarnya impian saya untuk tahun ni pun dah tercapai juga. Yang saya dah pun berkahwin. Dan berkahwin pula dengan orang yang sama-sama membesar dengan saya. Since daripada lama lah sama-sama membesar, sama bergaduh. Itulah orang. Kawan-kawan lah, maknanya Okay. dah kenal lama lah akhirnya. Dah kenal lama. Dah kenal lama dah. Tapi itulah ramai-ramai yang tackle Wani, dia juga Wani pilih. Jodoh. Jodoh. Namanya jodoh. Saya nak tambah sikit Syafiqah tentang tadi impian Boleh. tu. Dan perkara yang saya rasa paling penting berubah kepada diri saya adalah berkaitan dengan pengurusan kewangan tu lah. Saya fikir the key point yang saya nak kongsikan kepada semua yang kat luar sana, bila anda tahu tentang pengurusan kewangan tu, dengan anda jelas, anda buat pula tu, konsisten buat, apa pun jadi kat luar sana, apa pun jadi perbelanjaan anda, gaji anda naik turun ke apa, yang penting anda buat pengurusan kewangan tu dengan betul. Maknanya anda buat saving ke, anda kurangkan pembelanjaan kan. Yang macam Tuan Nizam cakap lah, selalu Tuan Nizam cakap benda yang sama. Yang selalu Tuan Nizam cakap tu, benda tu yang saya buat, dan sampai ke hari ni saya rasa benda tu mengubah kehidupan saya dari segi kewangan dan juga cara pandang saya terhadap kewangan tu. Macam tu. Saya setuju sekali. Ada lagi nak tambah ke? Kita Sini, lain tak Wani apa okey tiba-tiba pula ada orang sesat tadi minta maaf. Ya ke? nama dah bertukar semua. Pening Faizal. Pening Faizal. Itulah. Tak apa. Teruskan. Okay, Cik Aini pula. Teruskan. Kongsikan impian besar dan impian kecil yang singkat dan juga panjang lah. Okay, cuba kongsikan. Okay, kalau macam saya in term of kejayaan lah, kerjaya in term of kerjaya, saya nak keluar daripada comfort zone saya. Okay, sebab apa? Sebab sebelum ni waktu saya sekolah, saya tak suka sosial. Saya memang anti-sosial lah dulu, okay. So saya Introvert je saya buat kerja, saya introvert, saya introvert dulu tau. Until lah saya masuk universiti, saya start untuk bersosial. Saya start macam bosan lah jadi introvert ni. So saya nak jadi someone yang nak jadi juga macam orang lain, macam orang ni boleh bercakap macam ni je. So saya macam tak best lah, saya nak juga saya keluar daripada comfort zone saya lah basically. So impian saya macam tu lah, saya nak saya nak pembaharuan dalam diri saya nak keluar daripada comfort zone saya untuk saya perbaiki diri, untuk saya tengok potensi diri saya dekat mana sebenarnya saya boleh juga macam orang lain. So saya try lah untuk jadi saya masuk Wealth Academy ni sebab sebelum saya nak apply kerja tu pun saya dah baca dah
dia punya apa nama dia, job scope. Dia cakap lah nanti ada kena buat live sebab customer service apa semua kan. Sebab saya pun nampak juga sebelum saya nak masuk ni, saya nampak lah Cik Wani buat live, sampai Tuan Faizal buat live semua. So saya macam, oh dia kena bercakap ni. So saya keluar daripada comfort zone saya masuklah Wave Academy. So impian saya nak perbaharui saya punya personality dan juga attitude lah basically macam tu. Okay, terbaik. Okay, so kalau macam saya lah, saya pun nak kongsikan jugalah. Okay, so of course sebelum saya masuk ke Wave Academy ni, saya memang zero knowledge lah. Okay, saya tak tahu apa-apa. Line saya okay tak ni? Okay. Macam lagging sikit. Okay, so basically of course lah, saya sebelum masuk Wave Academy, saya macam I am nobody. Like literally nobody, and sangat kerdil, sangat kecil, yang tak ada ilmu yang tinggi ke, tak ada. Walaupun saya dah biasa live, tetapi experience ataupun environment tu lain. Like different tau. Okay, sangat-sangat different. Okay, so masa awal-awal lah saya masuk Wave Academy ni, saya pun baru lagi kan. Tapi dalam waktu yang singkat ni, apa yang saya boleh katakan adalah, betul lah, sedikit sebanyak mengubah mindset tau. Mindset sebelum kita masuk dan sampailah ke hari ini. Macam yang Faizal sharekan tadi kan, bagaimana kita punya mindset boleh bertukar and kita lebih grow. Kita fikirkan lagi lebih ke depan. Sebelum ni kita macam tak ada keyakinan, kita rasa macam impossible lah nak capai segala benda ni. Tetapi pada saya kan, bila saya buat live, benda tu kena apply kepada saya juga. Faham tak? Kita cakap dengan orang kan, kita sampaikan info-info, kita buat live dengan orang. Sedikit sebanyak, benda tu macam impact kepada diri saya juga. Saya pun kena proof kat orang yang saya pun boleh berjaya juga. Lebih kurang macam tu lah. Okay, so saya tak ada benda yang tak ada benda yang mudah lah dalam dunia ni. Okay? Tak ada benda yang mudah. Everything ada kesusahan, and then itulah orang kata punca kebangkitan kita untuk lebih berjaya. Macam tu lah. Okay? So of course ada struggle masing-masing. Jalan cerita untuk berjaya masing-masing lain. Okay? Tetapi untuk berjaya tu pasti. Mesti semua orang boleh. Kalau ada seorang boleh berjaya, semua orang boleh berjaya juga. Saya percaya begitu. So sebenarnya kan, kalau boleh kita cerita impian kita, semua impian tim Sahamasri ni sebenarnya satu je. Okay, sebenarnya impian tim Sahamasri ni adalah committed untuk bantu anda yang zero knowledge ataupun mungkin anda yang newbie nak masuk dalam pasaran saham tapi tak tahu macam mana nak mulakan langkah. So this is sebab itulah kami semua ni berada dekat sini. Okay, so itulah impian tim Sahamasri sebenarnya. Kalau anda tak tahulah, saya bagi tahu. Okay, so that's why kenapa kami kat sini, kenapa kami berimpian nak bantu keluarga, kenapa kami berimpian nak kehidupan yang lebih baik. Ini semua adalah impian kerana kami nak bantu anda dulu. Okay, so barulah tercapai segala impian kami. Yang macam itulah. Macam tu lah kita yang tadi. Kita buat live, kita educate people, kita betul. Tersambung juga kan. Alright, terimpact lah kepada kita. So dapatlah bantu diri, dapat bantu orang lain juga. Alright. Okay, so kita nampak komen daripada Puan Akilah ni. Terbaiklah Faizal. Pengurusan kewangan yang betul. Irene, keluar dari zon selesa. Okay. Jom kita tanya diorang. Wani Kalau sentiasa diorang ada set untuk komen, promo better. ada soalan ke? Okay, cuba ada tak soalan kepada guest kita pada hari ini? Cuba komen Kita tengok sikit lah dekat ruang komen. Kita baca komen Tuan Anas, hamba Allah yang soleh. Okay, ciri-ciri anak, suami dan hamba yang soleh. Alhamdulillah, sejuk perut. Sejuk perut. Okay, ada yang cakap, tanya Cik Faizal, moga dipermudahkan. Amin. Okay, saya rasa beruntunglah malam ni sebab kita ada berita tergempar kan, berkenaan dengan Tuan Faizal. Kita tiba-tiba nak menambahkan sama bujangnya, begitulah cerita dia. Jangan tanya saya. Tak tergempar sebenarnya. Dah tahu dah. Puan Cik Syafiqah tak tahu kot. Adalah. Okay, saya pun tahu je. Buat tak tahu. Buat tak tahu. Okay. Alright, so boleh tak beri kata-kata terakhir lah ataupun nasihat ke, ataupun anda punya apa orang kata? Anda punya apa orang kata? Macam mana? Saya tak boleh nak Sanan. menyebut.
Okay, rumuskan je lah. Basically, apakah harapan anda? Harapan anda dalam tim saham Masri and also for yourself. Okay, cuba komen, cuba kongsikan. Harapan Tuan Faizal, macam biasa, mulakan. harapan saya sangat tinggi Harapanlah dalam tim saham. dalam tim saham Masri dan juga orang kat luar sana yang nak terlibat dalam dunia pelaburan saham. Alamak, internet okey ke tak ni? Wani ketawa. Licik sangat. Wani ketawa lah. Okay. Okey Faizal, lain okey. Harapan Okay, teruskan. boleh nanti tak payah kalau macam tu pas kat Wani je lah harapan dah. Okey. Malu lah saya nak cakap harapan ni. Harapan saya dapat kahwin lah macam Wani. Okay. Yes, Faizal kahwin betul. Boleh. Harapan macam tu pun valid lah. Dipermudahkan. So, Cik Wani ada tak? Amin. Okey. So harapan saya adalah merealisasikan harapan anda. Okey, so Ya. harapan kita semua orang adalah nak berjaya. Jadi kalau pasaran saham di Bursa Malaysia adalah tempat di mana anda boleh jana your multiple sources of income. Jadi kalau kita sekarang ni mungkin tengah struggle daripada segi kewangan kan, mungkin ada certain orang yang diberhentikan kerja ya waktu PKP ni. So itu adalah benda yang statistik yang menyatakan memang ada. Jadi saya boleh katakan bahawa kalau anda yang mungkin tak tahu macam mana nak dapatkan sumber pendapatan, saya boleh beritahu anda pasaran saham di Bursa Malaysia adalah tempat yang sangat sesuai. Okay, so basically kalau anda nak masuk dalam pasaran saham, kena ada ilmu Jangan main beli bedal je. Ramai sangat orang yang main beli bedal ni. So that's why ramai orang rugi, takut. Tapi kalau kita masuk dengan ilmu, kita boleh buat orang kata sumber pendapatan kewangan kita ni semakin membaiklah. Share So sikit, Wani. adakah anda Share sikit, Wani, pengalaman. adakah anda the next millionaire? Pengalaman saya pun masih lagi belajar ya. Tak seperti pengalaman Faizal. Macam tu lah. Faizal kena share ni baru-baru Wajib. sebenarnya. Faizal kena Sebelum share raya. tapi Sebab maybe kita- another live. Maybe another another live live lah, Faizal another share live. sikit. Boleh. Ini kita nak sembang-sembang kan. Another live. So it's gonna be amazing story Faizal lah share. Kan baru dapat duit raya depan sebab- mata kita orang. Okay, secure Wani, 2,000. Wani, sebab apa tak kita buat session macam malam ni, sebab ada yang tak kenal dengan tim Saham Masri sebenarnya. Ada yang belum kenal. Saya cakap Betul. Irene kenal tak? Syafiqah kenal tak? Dia kata tak kenal, siapa tu? Saya cakap tak kenal. Tapi Irene biasa tak keluar, jadi diorang tak kenal sangat. Tapi ada yang tak kenal. Jadi session macam malam ni sebenarnya membantu mereka untuk kenal kita. So kita akan buat setiap hari Isnin sehingga hari Yes, Khamis. betul. Betul tak? Isnin sampai Khamis Betul. Tuan Nizam pun akan join ke tak? Ah, Tuan Nizam. betul. Tuan Nizam akan join. Alright, pada hari apa? Rahsia. Anda kena tunggu, okay? Setiap hari anda kena tunggu update lah daripada kita. Okay. So, apa tadi Tuan Faizal cakap berkenaan dengan tim Saham Masri kan? Saya ada dapat WhatsApp lah yang diorang confused. Sama ada saya, Irene, Wani, Badiha kan? Mereka confused. Kadang-kadang muka kita ni sama ke? Aduh. Saya macam tanya lah. Naya kalau muka sama tu. Tak sama langsung. So mungkin ada yang tak kenal lagi lah betul-betul cam muka dan sebagainya. Okay. So move on to Cik Irene. Apakah impian Cik Irene dalam saham Masri ataupun secara general? Sila rotate dan buka mic. Kejap. Okay. Line saya problem sikit malam ni, maafkan saya. Okey tak? Okay. Go. Impian. Impian. Oh, Okay. saya Apakah impian Cik Irene dalam tim saham Masri ataupun secara general? so, Impian tak? Harapan. jangan takut untuk anda nak mencuba ataupun contohlah kalau anda nak belajar saham ke, anda jangan takut untuk belajar saham. Yang penting cuba je, tak cuba tak tahu kan, macam
new saham sebab nak tolong, nak kahwin, nak bayar saham sebab nak tolong family yang takut-takut. So cuba je, yang penting cuba dan try lah. Sama lah, cuba kan try tu sama lah, cuba. Yang penting keyword dia cuba. Cuba try kan? Cuba try kan? Cuba try kan, apa-apa pun. Okay, so itu je lah harapan daripada tim-tim Saham Masri dan juga kepada anda. Okay, so kalau katakan saya lah, okay, harapan saya of course, harapan saya dalam tim Saham Masri ni supaya saya dapat grow. Okay, saya dapat grow myself and saya dapat bantu tim Saham Masri yang lain juga dan each other lah, helping each other lah basically. Okay, so harapan untuk anda pula, saya harap macam Cik Ari kata tadi, jangan takut-takut, okay? Dan inilah saatnya dan medium yang terbaik untuk anda mulakan jana pendapatan yang lebih. Okay, so of course, kita struggling dengan duit, masalah duit dan sebagainya, okay? So to be short je lah. Okay, so alright. Kita dah sampai penghujung lah ni. Okay, so terima kasih. Alright, terima kasih kepada guest kita, Cik Airi, Cik Wani dengan Tuan Faizal kita, alright? Terima kasih, terbaik. Okay, jaga SOP, jaga diri, alright? Okay, so saya nak ucapkan terima kasih juga kepada anda yang menonton kami secara live maupun secara ulangan. Okay, so saya harap anda sharekan juga video ni kepada rakan-rakan anda, okay, supaya mereka kenal tim Saham Masri dan mungkin one day tim Saham Masri dah besar dan anda berkata saya kenal mereka ni dulu. Okay, okay, so saya harap anda semua jaga diri, jaga duduk rumah, okay, tengah PKP ni. Just stay home and stay safe, alright? So itu je lah pesanan terakhir saya. Kalau nak join program kita, khas untuk dekat tadi, okay, kita dah bantu ramai orang untuk mulakan langkah dalam saham. Jadi kalau anda nak join, anda boleh contact kita cepat-cepat ataupun anda komen sahaja di ruangan komen. Cakap nak, okay, komen nak. Alright, so kalau nak join boleh join 29 Mei ini dan akan dikendalikan oleh Tuan Nizam Malik sendiri. Okay, so jangan lepaskan peluang anda untuk grab this opportunity dan buat duit masa PKP ni. Okay, so itu saja. Alright, so kita ada Q&A session tadi macam tadi ditunjukkan, dipaparkan. Okay, so alright, so terima kasih diucapkan kepada anda dan kita jumpa lagi di esok, okay, dengan tetamu yang lain pula, dengan topik yang lain juga. Okay, so see you tomorrow. Terima kasih dan Assalamualaikum. Bye. Bye. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.